Okey, hari ni saya nak pergi bahagian 1.5 aplikasi fungsi kuadratik dalam nota kita muka surat 34. Okey, seperti yang kita tahu, bentuk kalau kita buat sikit ulang kaji, bila kita kata fungsi umum bagi bentuk umum fungsi kuadratik, iaitu dia mesti dalam bentuk y sama dengan a x kuasa 2 campur bx campur c. Ini bentuk umum bagi fungsi kuadratik secara teori yang kita dah belajar minggu lepas. Kita tahu macam mana nak lakarkan dia, titik bucu bentuk dia u ke n, titik bucu, titik pintasan di paksi y, titik pintasan di paksi x, dan kita boleh lakarkan fungsi tersebut. Okay, untuk bahagian aplikasi, bahagian ni mungkin agak mencabar bagi yang pelajar, jadi awak perlu faham. Selain daripada bahagian 1.3, kalau anda lihat, kita ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang latihan yang anda buat hantar semalam tu. Okey, itu satu part bahagian aplikasi. Okey, hari ini bahagian aplikasi untuk hari ini kita akan menyentuh apa yang dinamakan sebagai, kalau lihat di sini, iaitu apa yang dinamakan sebagai hasil firma. Jumlah hasil bagi syarikat. Jumlah hasil bagi firma, simbol dia ialah, kita gunakan simbol TR, iaitu dia TR sama dengan P darab Q. Mulai hari ini awak perlu hafal yang ini. Jumlah hasil, bila sebut jumlah hasil bagi firma, jumlah hasil sama dengan P darab Q. Okey, TR tadi apa? TR sama dengan P darab Q. TR sama dengan P darab Q. TR ialah jumlah hasil. Bagaimana untuk mengira jumlah hasil? Kita kira dengan P darab Q. Okey, apa itu P, apa itu Q? Okey, P ialah harga barang. Q ialah kuantiti. Dan dalam konteks ni, harga barang dan kuantiti yang kita belajar dalam fungsi permintaan dan fungsi penawaran boleh digunakan untuk kita mendapatkan jumlah hasil. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah keuntungan firma, keuntungan syarikat ataupun keuntungan pengeluar, kita boleh labelkan sebagai pi, iaitu perbezaan di antara jumlah hasil dengan jumlah kos. Iaitu pi sama dengan TR tolak dengan TC. Okey, di sini tadi kita dah ada jumlah hasil, sekarang kita dah ada jumlah kos. Apa itu jumlah kos? Kalau dalam bahasa mudah ni, jumlah kos adalah duit jumlah amount yang firma perlu keluarkan untuk menghasilkan produk yang akan dijual. Bila firma nak jual satu barang, dia perlukan hasil. Apabila firma mengeluarkan satu barang, firma tersebut memerlukan kos, duit yang dikeluarkan. Apabila dijual produk tersebut, barulah firma tersebut mendapat jumlah hasil. Jadi perbezaan di antara kedua-duanya, TR tolak TC, itu dinamakan sebagai keuntungan firma. Dan dalam ekonomi, kalau belajar makroekonomi, objektif firma ialah untuk memaksimumkan keuntungan. Okay, cuba kita lihat satu contoh mudah bagaimana kita nak mendapatkan mengira jumlah hasil dalam contoh 1.37 ini. Okey, andaikan fungsi permintaan adalah P sama dengan 1000 tolak 2Q, di mana P ialah harga seunit RM dan Q ialah kuantiti diminta. Okay, jadi kalau lihat pada soalan ni secara keseluruhan, dia hanya beri maklumat satu fungsi permintaan. Sebab tu awak perlu tahu, dalam bahagian 1.3 aplikasi fungsi linear, kita ada 4 fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Jadi pemahaman awak terhadap fungsi permintaan dan fungsi penawaran adalah sesuatu yang amat asas yang perlu awak tahu untuk awak menguasai bahagian aplikasi ni. Okey, jadi daripada maklumat yang diberi, P sama dengan 1000 tolak 2Q. Okay, cuba awak lihat soalan ya. Kita ada berapa soalan kat sini. Kalau pada muka surat ni kita ada lebih kurang 3 soalan. Kalau awak lihat soalan yang pertama, dia kata dapatkan fungsi hasil. Dapatkan fungsi hasil. Kedua, dapatkan kuantiti pengeluaran yang memaksimumkan jumlah hasil. Yang ketiga, kirakan jumlah hasil, kirakan jumlah hasil maksimum. Jadi kalau awak lihat pada ketiga-tiga contoh soalan ni, soalan 1, 2 dan 3 ni, unik dia soalan ni ialah
soalan ni langsung tidak menyebut mengenai fungsi permintaan. Tapi maklumat yang diberi ialah fungsi permintaan. That's why awak perlu berhati-hati bila berdepan dengan soalan begini. Pelajar yang tidak memahami apa itu fungsi permintaan, selalunya soalan ni dia akan habis. Dia akan hanyut dah. Sebab tengok, tak ada satu pun perkara yang berkaitan dengan fungsi permintaan ditanya dalam soalan. Tapi maklumat fungsi permintaan tersebut diberi. Okay, sebab tu, kalau lihat yang pertama, dapatkan fungsi hasil. Apa tadi fungsi hasil? Hasil seperti mana yang saya sebut di atas, TR sama dengan P darab Q. P perlu didarabkan. P ialah harga seunit, Q ialah kuantiti jualan. Kuantiti jualan firma lazimnya akan sama dengan kuantiti permintaan bagi pengguna. Ini pun satu perkara yang perlu awak tahu. Berdasarkan contoh ni, P itu ialah harga. Okay, P ialah harga barang. Q ialah kuantiti jualan. Apabila firma menjual, dia akan bersamaan dengan kuantiti permintaan oleh pengguna. Jadi Q adalah merujuk Q ialah merujuk kepada kuantiti permintaan ataupun kuantiti yang dijual. Oleh yang demikian, okey, apabila kita membentuk P darab Q ni, apabila kita membentuk kilo jumlah hasil, apabila kita membentuk fungsi hasil, P yang dinyatakan ni, iaitu harga barang, dia merujuk kepada fungsi permintaan. Fungsi permintaan. Sekali saya ulang. Apabila kita membentuk fungsi jumlah hasil, apa fungsi jumlah hasil? P darab Q. P ialah harga barang dan P juga merujuk kepada fungsi permintaan dalam sebutan Q. Lagi ingat, P ialah harga fungsi permintaan dalam sebutan Q. Kalau awak lihat nota saya, kalau awak lihat video-video yang saya dah ada beberapa video yang saya sediakan, ada satu video yang saya tunjukkan apa beza fungsi permintaan dalam sebutan Q dan fungsi permintaan dalam sebutan P. Okey, fungsi permintaan yang diberi ni ialah P sama dengan 1000 tolak 2Q. Jadi perkara terakhir yang kita sebut ialah Q. Jadi itu adalah fungsi permintaan dalam sebutan Q. P sama dengan berapa Q? P sama dengan 1000 tolak 2Q. Satu lagi kita boleh dapatkan fungsi permintaan dalam sebutan P. Maksudnya Q sama dengan berapa P. Jadi awak lihat salah satu video saya ada tunjukkan yang berkaitan dengan topik 1.3. Perbezaan antara fungsi permintaan ke fungsi penawaran sama ada dalam sebutan P ataupun dalam sebutan Q. Tapi dalam contoh TR ni, fungsi jumlah hasil, dia adalah P adalah fungsi permintaan dalam sebutan, fungsi permintaan dalam sebutan dalam sebutan Q. Jadi dalam soalan diberi maklumat fungsi permintaan P sama dengan 1000 tolak 2Q. Ini ialah P, ini ialah bahagian bagi P. Kalau saya highlight kat sini, okay. Kalau saya highlight kat ni, yang dalam kurungan ni, okay, yang dalam kurungan ni, itulah P darab dengan Q, 1000 tolak 2Q. Kita darabkan dengan Q, kita akan dapat 1000Q tolak 2Q. Ini ialah fungsi jumlah hasil. Ini dia fungsi jumlah hasil, TR. Okay, jika kita lihat pada bentuk dia, kalau kita lihat bentuk, kita dah belajar fungsi linear dan fungsi kuadratik. Okey, fungsi permintaan berbentuk linear. Sebab dia bentuk dalam Y sama dengan MX campur C. Manakala bagi fungsi jumlah hasil, kita ada 2 kali Q. Q dengan Q kuasa 2. Kalau fungsi kuadratik, kita ada bahagian AX kuasa 2 dan kita ada bahagian BX. Jadi fungsi jumlah hasil adalah dalam bentuk kuadratik. Iaitu kita kalau dia dalam bentuk TR sama dengan 1000Q tolak 2Q kuasa 2. Jadi fungsi permintaan kita adalah berbentuk kuadratik. Dan kalau kita lihat bila kita lihat, kalau masih ingat minggu lepas, bila kita nak lihat fungsi permintaan, fungsi kuadratik, kita ada beberapa perkara yang kita perlu tahu. Paling basic, bentuk dia. Adakah fungsi kuadratik ni dia hanya ada 2 bentuk, bentuk N ataupun bentuk U. Okay, dalam contoh ni, kalau kita lihat, kalau ada Y sama dengan AX kuasa 2 campur BX campur C.
Okey. Cuba kita sesuaikan dengan fungsi jumlah hasil kita. Fungsi jumlah hasil kita ialah TR sama dengan 1000Q tolak 2Q kuasa 2. Jadi tempat Y digantikan oleh jumlah hasil TR ni. Manakala tempat X digantikan oleh Q. Jadi kalau saya susun balik fungsi jumlah hasil saya ni, saya boleh tulis dia seperti, kalau saya ikut format dia, kita susun balik, dia jadi TR sama dengan negatif 2Q kuasa 2 campur 1000Q. Cuma kat sini kita ada fungsi jumlah hasil ni, C dia tak ada. C dia sama dengan kosong. Jadi bagi fungsi jumlah hasil ni, kalau lihat di sini, berapa A dia? A di sebelah X kuasa 2. Jadi A sama dengan negatif 2. B sama dengan 1000. C sama dengan kosong. Okay, itu bentuk maklumat yang kita ada dalam fungsi kuadratik. Jadi sekali imbas, kita tahu A dia negatif. Bagi fungsi jumlah hasil yang berbentuk kuadratik ni, A dia negatif. Kalau A negatif, maksudnya fungsi kuadratik ni, pola dia punya bentuk parabola dia adalah berbentuk N. Ataupun dia berbentuk cekung ke bawah. Iaitu bila kita lukis, dia akan berbentuk begini. Lebih kurang beginilah bentuk fungsi kuadratik bagi jumlah hasil tersebut. Walaupun soalan tu dia hanya tanya dapatkan fungsi hasil. Jadi bila awak dengan nilai A dan nilai B dan nilai C, awak dah boleh dapat gambaran bagaimana bentuk kuadratik fungsi jumlah hasil tersebut. Okey. Contohnya cuba kita lihat soalan yang kedua. Dapatkan kuantiti pengeluaran yang memaksimumkan jumlah hasil. Kuantiti pengeluaran yang memaksimumkan jumlah hasil. Okay, macam mana nak jawab soalan ni? Fungsi kuadratik, fungsi jumlah hasil kita berbentuk kuadratik. Dan kita tahu bagi bentuk kuadratik dia akan ada satu titik bucu. Sama ada dia berbentuk N ataupun dia berbentuk U. Dia akan ada satu titik bucu. Masih ingat lagi dia ada titik bucu. Jika dia berbentuk N seperti ni, titik bucu tu akan menjadi titik maksimum dia. Titik bucu tersebut akan menjadi titik maksimum dia. Dan apabila kita melukis fungsi kuadratik, cuba kita masukkan dia punya palang dia. Paksi melintang ialah X, paksi menegak ialah Q. Paksi menegak ialah Y. Ini fungsi kuadratik yang biasa. Tetapi tadi kita dah kata apa? TR menggantikan tempat Y. Jadi di paksi menegak ni, kalau sebelum ni ialah Y, sekarang dia bukan Y. Dia dah digantikan oleh TR. Jumlah hasil. Manakala paksi melintang, asal dia ialah untuk Q. Asal dia ialah untuk X. Sekarang tempat X digantikan oleh Q. Okay, jadi untuk fungsi jumlah hasil, paksi menegak ialah TR, paksi melintang ialah Q. Maksud soalan ni, dapatkan kuantiti pengeluaran Q yang memaksimumkan jumlah hasil. Maksudnya, saya nak tahu Q sini berapa. Katalah saya letak Q star berapa pada titik bucu. Titik bucu adalah titik maksimum bagi fungsi jumlah hasil. Kerana fungsi jumlah hasil dia berbentuk N. Dan kalau masih ingat, bagaimana nak kira titik bucu? Kita perlukan rumus negatif B per 2A. Bila kita selesaikan negatif B per 2A, kita akan dapat nilai bagi X. Kat mana X? X berada di paksi melintang. Kita selesaikan je negatif B per 2A, saya akan dapat nilai untuk X. Itu dalam bentuk fungsi kuadratik. Tapi tempat X sekarang digantikan oleh Q. Jadi maksudnya kalau saya selesaikan fungsi ni, saya akan dapat nilai koordinat, nilai bagi Q, dan iaitu lebih spesifik bagi Q star ataupun Q di mana jumlah hasil adalah
jumlah hasil adalah maksimum. Jadi, kalau saya selesaikan, seperti yang ditunjukkan dalam nota ni, Q sama dengan negatif B per 2A. Berapa B tadi? B kita ialah 1000. Negatif 1000 bahagi 2A. 2A kita ialah negatif 2. Jadi 2 darab negatif 2 dan selesaikan. Negatif 1000 bahagi negatif 4. Kita dapat Q sama dengan 200. 250. Okey, jadi Q star ni adalah Q di mana, kalau saya boleh labelkan kat sini. Okey, ini adalah 200, 250. Q di mana pada Q tersebut jumlah hasil dia adalah maksimum. Okey, yang ketiga, apa soalan di bawah ni? Kirakan jumlah hasil maksimum. Okey, sekarang berapa pula jumlah hasil maksimum tersebut? Berapakah jumlah hasil maksimum tersebut? Tadi kita dah tahu kuantiti yang memaksimumkan jumlah hasil ialah 250. Jadi kalau berdasarkan rajah ni, apa yang kita perlu buat? Kita gantikan Q sama dengan 250 ke dalam fungsi tersebut. Fungsi siapa? Fungsi jumlah hasil. Apa fungsi jumlah hasil tadi? Iaitu 1000 Q tolak 2Q. Gantikan dengan Q sama dengan 250 dan selesaikan, kita dapat 125,000. Ini adalah jumlah hasil maksimum. Iaitu kalau dalam rajah, tempat dia di sini. Iaitu 125,000 di sini. Okey. Ada soalan setakat ni? Semua boleh dapat? Tak ada soalan, doktor. Okey. Yang lain okey tak? Boleh, Prof. Okey, okey. Boleh dapat. Okay, kalau ada apa-apa soalan, just tanya. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya. Bagian satu tadi. Okey, ini secara tak langsung tadi saya dah buat. Okey, soalan yang keempat, lakarkan fungsi jumlah hasil. Okey, bila kita lakarkan fungsi jumlah hasil, apa bentuk fungsi jumlah hasil kita? Bentuk fungsi jumlah hasil kita tadi ialah berbentuk kuadratik. Jadi bila dia berbentuk kuadratik, kita perlu tentukan dia punya bentuk parabola dia tadi, iaitu A dia ialah negatif 2. Jadi dia mesti berbentuk cekung ke bawah. Manakala pintasan dipaksi Y, jika Q sama dengan kosong, jumlah hasil sama dengan kosong. Pintasan dipaksi Y adalah kosong sebab C dia kosong. Dia tak ada komponen C. Okey, pintasan dipaksi Q. Pintasan dipaksi Q sama juga pintasan dipaksi X. Jadi rumus yang asal, ini rumus yang dah diringkaskan ya. Okey, ini nama dia, awak gunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah pemfaktoran. Tetapi kaedah yang asal, anda perlu gunakan rumus kuadratik untuk menentukan pintasan dipaksi X. Apa tu rumus kuadratik? Saya harap anda dah mula menghafal, iaitu negatif B campur tolak B kuasa 2 tolak 4 AC punca kuasa 2 bahagi 2A. Berapa B tadi? B sama dengan 1000. Kita tahu fungsi ni B sama dengan 1000. C sama dengan kosong. C sama dengan kosong. Gantikan semua nilai A, B dan C ke dalam fungsi ni. Anda akan dapat jawapan yang sama, iaitu Q dia. Bila kita selesaikan rumus kuadratik, kita akan dapat nilai untuk X. Kan tepat X digantikan dengan Q. Kita akan dapat Q sama dengan kosong dan Q sama dengan 500. Iaitu maksud fungsi tersebut jumlah hasil sama dengan kosong, ataupun fungsi tersebut memintas paksi melintang pada titik Q sama dengan kosong dan Q sama dengan 500. Ini contoh soalan. Contoh soalan di mana dia tidak pun menyebut sama ada anda perlu menggunakan rumus kuadratik ataupun tidak. Okey, kenapa anda perlu gunakan rumus kuadratik ni ataupun kaedah pemfaktoran? Sebab bentuk fungsi dia adalah berbentuk kuadratik. Jika dia tidak berbentuk kuadratik, kita tidak perlu gunakan fungsi tersebut. Jadi walaupun soalan tersebut tidak menyebut anda perlu menggunakan rumus kuadratik ni,
tapi oleh kerana fungsi jumlah hasil yang telah dihasilkan dalam soalan sebelumnya berbentuk kuadratik, maka secara tak langsung anda perlu gunakan ini. Sebab tu saya ada tunjuk dalam satu video juga bagaimana anda boleh gunakan kalkulator untuk menyelesaikan rumus kuadratik ni. Bagi pelajar yang ada kemahiran, yang dah tahu bagaimana nak gunakan kalkulator, itu satu kelebihan untuk dia untuk jawab soalan ni. Okey, kalkulator yang saya maksudkan ialah, soalan begini, dia tidak menyebut sama ada kita perlu gunakan rumus kuadratik ataupun tidak. Tapi oleh kerana fungsi jumlah hasil tersebut berbentuk kuadratik, saya tak langsung kita perlu gunakan ini. Okey, jadi dari segi markah dia, selalunya dia tidak ada markah yang banyak untuk kerja yang panjang ni. Kerana soalan ni tahu pelajar boleh gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan ni, ataupun dia boleh gunakan kaedah pemfaktoran. Tapi kalau anda nak gunakan rumus kuadratik ni pun boleh, cuma dari segi masa, dari segi markah dia mungkin anda akan rugi sikit daripada situ. Masa banyak terbuang untuk menyelesaikan masalah ni. Jadi saya ada sediakan satu video yang menunjukkan bagaimana anda boleh gunakan kalkulator untuk mendapatkan rumus ni. Jadi itu saya sediakan pilihan untuk anda bagi pelajar yang tahu. Itu satu kelebihan untuk dia untuk selesaikan soalan ini dengan pantas. Jadi bila kita lakarkan fungsi kuadratik, dia akan berbentuk N seperti ini, berbentuk cekung ke bawah dengan titik pintasan di paksi X 00, 00 dan 500. Manakala bucu dia tadi titik maksimum, jumlah hasil maksimum 125,000, kuantiti adalah 250. Iaitu kalau kita kalau labelkan begini. Okey, ini tadi yang saya kata Q star, saya starkan sama dengan 250, jumlah hasil maksimum 125,000. Dan kalau kita balik pada teori dia, paksi Q ni dia gantikan tempat X, paksi melintang ni, paksi menegak ni dia gantikan tempat Y. Dan apabila kita melukis fungsi jumlah hasil, sama pattern dia, sama cara dia bila kita melukis fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Okey. Kalau awak lihat fungsi kuadratik jumlah hasil ni yang saya lukis ni, dia hanya berada di kawasan jumlah hasil positif dan kuantiti positif. Sebab secara teori jumlah hasil mesti positif, kuantiti mesti positif. Jadi bila awak melukis fungsi tersebut, kalau saya cuba nak tunjuk sini, bila kita melukis dia, saya akan mula daripada titik asalan ni, bawa ke atas sampai titik maksimum dan turun balik. Dan berhenti setakat ni saja. Dan jika anda sambungkan, sebab bila kita lukis fungsi kuadratik yang biasa, selalunya kita akan sambungkan. Okay, kalau saya tunjukkan, saya akan sambungkan bahagian ni ke bawah. Begitu juga dalam awak punya latihan. Kalau anda lihat latihan-latihan yang berkaitan dengan fungsi kuadratik, kalau anda tak lukis fungsi tersebut habis, saya akan panjangkan anda punya garisan tersebut. Kat situ saya nak tunjukkan bahawa kalau dia fungsi kuadratik, dia mesti panjang ke bawah seperti ni. Nak tunjukkan titik pintasan dia. Dia tidak boleh tergantung. Tetapi oleh kerana ini ialah fungsi jumlah hasil yang berbentuk kuadratik. Oleh kerana TR mesti positif, Q mesti positif, bahagian yang di bawah ni, mesti dipadamkan. Dia mesti hanya wujud di bahagian Q positif dan TR positif. Apa kesan dia kalau awak panjangkan? Kalau awak panjangkan ni, apa kesan dia? Kesan dia ialah fungsi jumlah hasil awak salah. Kerana apa? Bahagian yang di bawah ni, ini ialah bahagian di mana jumlah hasil negatif. Di bahagian sebelah kiri ni, ini ialah bahagian di mana jumlah hasil negatif dan dan kuantiti juga negatif. Jadi maksudnya dari segi teori dia salah. Sebab dari segi teori jumlah hasil hanya positif dan jumlah kuantiti juga mesti positif. Jadi lagi sekali saya nak ingatkan, bila melukis fungsi
jumlah hasil ataupun fungsi permintaan, sama ada dia berbentuk linear ataupun berbentuk kuadratik, pastikan dia hanya wujud di bahagian harga ataupun jumlah hasil positif dan kuantiti positif seperti yang ditunjukkan dalam rajian. Okey, itu untuk bahagian yang ini. Ada soalan? Ada pertanyaan? Tak ada doktor. Okey, di bahagian pada muka surat yang sama, pada muka surat yang sama ada satu latihan kendiri, diberi fungsi untung firma ialah seperti berikut. Lakarkan fungsi keuntungan tersebut dan berapakah jumlah keuntungan firma tersebut. Okey, kali ini pi sama dengan negatif 1/3 Q kuasa 2 campur 7Q campur 50. Jadi jelas fungsi jumlah hasil dia adalah berbentuk berbentuk kuadratik. Ada dua soalan di situ. Okey, untuk latihan kendiri ni, 1.38 perlu jawab